Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita teruskan lagi menyambung perbincangan daripada kitab Hasyiah Abdul Karim At-Tari ala Syarh Siti Masalah. Pada kata muhasyi wala fitrata ala raqiqin bal hiya ala sayyidihi wa in kanat mukataban kitabatan fasidah. Katanya, dan tidak wajib fitrah ke atas hamba, yakni tidak kena fitrah ke atas hamba. Hamba itu tidak wajib membayar fitrah bagi dirinya. Bal hiya ala sayyidihi. Bahkan kewajipan zakat fitrah itu di atas tuannya. Kewajipan bayar zakat itu hamba tak wajib, tapi tuannya wajib. Ghayahnya sehingga kan wa in kana mukataban kitabatan fasidah, walaupun hamba itu hamba mukatab yang membuat perjanjian kitabah, walaupun kitabah tersebut yang fasid, yang batal, yang tidak sah. Jadi hamba mukatab sebagaimana yang kita bincangkan ialah hamba yang membuat perjanjian untuk membayar sejumlah wang untuk membebaskan dirinya. Itu hamba mukatab. Jadi hamba mukatab ini dari segi hukumnya berbezalah dari segi hamba yang betul-betul hamba qin, hamba yang betul-betul hamba. Kerana hamba mukatab ni ada perbezaan sikit dari segi pemilikan, dan juga dia boleh berusaha mencari duit dan gunakan duit itu untuk menebus diri dia, membayar harga diri dia. Jadi zakat fitrah tidak wajib dibayar oleh hamba itu, bahkan ke atas tuannya. Tuan hamba itulah yang wajib membayar zakat fitrah, walaupun hamba itu hamba mukatab yang berlaku perjanjian kitabatan fasidatan, sebagai kitabah yang fasid. Walaupun berlaku fasid dalam kitabah tersebut. Contohnya membayar dengan bayaran yang kurang daripada dua kali ansuran, ataupun dengan bayaran yang bukan dianggap harta pada syarak dan seumpama. Okay. Jadi tetap kena di atas ala sayyidihi. Wa in kanat nafaqatuhu hina idzin ala nafsihi, walaupun nafkah hamba mukatab tadi wajib di atas dirinya. Tidak wajib atas tuan dah, sebab dia dibebas, bukan dibebas lagi, tapi dia diberi kebebasan oleh tuannya untuk mencari nafkah, untuk kumpul harta. Maka nafkahnya itu atas diri dia dah, tidak ditanggung oleh tuannya. Wa in kanat nafaqatuhu hina idzin ay hina idzil fi hinil kitabah, ketika masa kitabah itu ala nafsihi, di atas dirinya. Okay. Itu kalau hamba mukatab yang kitabah fasidah. Bi khilafil mukatabi kitabatan sahihatan, bersalahan dengan hamba mukatab yang perjanjian kitabah itu berlaku secara sah. Fala fitrata alai, tidak kena zakat fitrah ke atasnya. Wala ala sayyidihi, dan juga tidak wajib ke atas tuannya membayar zakat fitrah anhu, daripadanya. Maka hamba mukatab ini yang kitabah yang sah ni, yang membuat perjanjian yang sahih, maka dia pun tidak wajib bayar zakat kerana dia hamba. Tuan dia pun tidak wajib bayar zakat baginya, kerana hamba mukatab ni boleh berusaha untuk diri dia sendiri. Tapi namun begitu, na'am, ini istidrak lah. Na'am, yusannu li sayyidihi, disunatkan bagi tuannya an yu'addiya anhu fitratahu, bahawa dia menunaikan bagi pihak hamba itu fitrah hamba tersebut. Intaha daripada Syekh Al-Barmawi dan juga Syarah Manhaj Fathul Wahhab. Qauluhu wala ala kafirin, dan tidak wajib atas orang kafir membayar zakat fitrah. Ai kafir mana ni? Kafirin asliyin, kafir yang asli, di asal kafir. Amal murtaddu, adapun hamba yang murtad, wal'iyadzu billah, fa wujubu fitratihi wa fitrati man alaihi nafaqatuhu mawqufun. Ni khabar bagi wujub, wujub mubtada. Maka
Adapun orang murtad, maka kewajipan fitrahnya dan kewajipan fitrah man alaihi nafaqatuhu. Orang yang wajib ke atasnya memberi nafkah, ahli keluarga dia, isterinya, anaknya, itu mauquf, terhenti. Terhenti makna kena tahan dulu, kena tengok dulu. Tafsil dia macam mana? Ni tafsil bagi mauquf tadi. Fa in ada ilal Islam, jika dia kembali pada Islam, tabayyana baqa'u milkihi, maka nyatalah kekal pemilikannya. Milik apa ni? Kerana orang murtad, apabila dia murtad, wal'iyadzubillah, milik dia tu dianggap tidak sah. Harta-harta tu dia dijadi faid. Makna kerajaan Islam boleh rampas kerana dia hukumnya darah dia hadar. Darah dia tu dah tidak dijaga oleh Islam. Maka hartanya pun dikira harta faid yang boleh dirampas oleh kerajaan. Okay. Maka jika dia kembali kepada Islam, tabayyana, nyatalah kekal pemilikan. Maka bila kembali pada Islam, harta dia itu kekal milik dia. Bila begitu, fatajibu alaihi, wajib zakat anhu, tajibu anhu, wajib zakat daripada dirinya, wa alaihi, dan ke atasnya. Ke atasnya juga wajib, makna ahli-ahli keluarga yang dok bawah nafkah dia itu wajib dia tunaikan. Fatajibu anhu wa alaihi wa illa, ay wa illam ya'ud ilal Islam fala, maka tidak wajiblah, kerana antara syaratnya untuk sah kerana bila dia tidak kembali kepada Islam itu, maka hartanya dianggap sebagai faid. Maka fala, tidak wajib ke atasnya zakat. Habis. Maka kalau dikeluarkan juga, walau akhrajaha al-murtad, wal'iyadzubillah, kalau orang murtad, walau akhrajaha al-murtaddu az-zakata hala riddatihi, ketika dia dalam keadaan riddahnya, thumma aslama, kemudian dia Islam. Masa riddah itu dia bayar zakat, lepas itu Islam, peliklah juga, dia murtad tapi dia bayar zakat. Tapi katakanlah begitu, contohnya dia buat potongan zakat dan seumpamanya, thumma aslama, kemudian Islam, tabayyana ijza'uha, maka nyatalah memada zakat tersebut. Makna zakat yang sebelum ni yang dibayar masa murtad tersebut, katakan lepas tu dia Islam kembali, zakat tu sah dah. Wa illa, jika tidak mana? Jika tidak dia kembali pada Islam, tabayyana, maka nyatalah adamu ijza'iha, tidak memadanya. Makna tak boleh lah. Katakanlah dia bayar zakat masa ketika murtad, lepas tu murtad sampai ke mati, wal'iyadzubillah, orang itu tak memadanya, makna tak sah, tidak diterima, sebab harta dia itu dikira faid. Wal kalamu, habis. Kemudian katanya wal kalamu fi zakatil wajibati hala riddah. Ini perbincangan tentang zakat yang wajib ketika masa murtad. Ammal lati wajabat qablaha, ay qabla riddati, adapun zakat yang telah wajib ke atasnya sebelum pada murtad. Sebelum pada murtad itu ada zakat, dia tak bayar lagi, tapi zakat tu wajib dah. Maka fayajibu ikhrajuha mutlaqan, wajib dia bayar secara mutlak. Mutlak ni maksud apa? Sama ada dia itu hala islamihi atau hala riddatihi, ketika dia Islam ataupun ketika dia murtad, zakat masa dia Islam dulu, yang belum ditunaikan, wajib ditunaikan. Kerana itu dikira hutang. Li'annaha dainun alai, kerana itu dianggap hutang ke atasnya. Intaha Hasyiah Qalyubi alal Jalaluddin Mahalli. Kemudian kata muhasyi, qawluhu illa fi muslimin, kecuali pada orang Islam, ila akhirih, kecuali pada orang Islam. Makna orang kafir tidak wajib zakat untuk diri dia, kecuali bagi
orang Islam. Contoh dia ada kaum keluarganya Islam. Dia wajib kena keluar zakat lah. Kaum keluarganya itu dalam tanggungan nafkah dia. Ataupun dia ada hamba yang Islam, maka wajib keluar zakat hambanya yang Muslim itu. Dia sendiri dia tidak wajib. Tu dia kata illa fi muslimin, kecuali pada hak orang Islam, ila akhirih. Qala Muhammad Ramli, kata Syekh Muhammad Ramli, wala yanwi huwa, dan tidak meniatkan ia mana orang Muslim ni. Bukan orang Muslim ni tak boleh niat ni. Kenapa? Kerana yang bayar tu orang kafir. Siapa yang niat? Bal yanwi al-kafiru, bahkan orang kafir tu meniat. Timbul persoalan, orang kafir sah ke niat ibadat? Tengok kata Muhasyi, bal yanwi al-kafiru lianna niyatahu, kerana niat orang kafir ni litamyiz, bagi membezakan saja. Niat dalam masalah zakat ini ialah nak membezakan harta yang wajib kerana zakat atau harta lain. Jadi niat itu diambil kira hatta atas orang kafir. Lianna niyatahu litamyiz wa niyatul lati la tasihhu minhu niyatul ibadah. Dan niat yang tidak sah daripada orang kafir itu niat ibadat. Sekarang ni pada zakat ini dikira niat untuk tamyiz, bukan niat kerana ibadat. Ini juga antara benda yang kita ambil perhatian lah. Sebab dia berbeza daripada kaedah yang asal. Qauluhu lazimahu nafaqatuhu, ke atas orang Islam yang dia wajib ke atasnya oleh nafkah. Orang Islam yang di bawah tanggungannya. Ai karaqiqihi, seperti hamba orang kafir. Dia sendiri tak kena bayar zakat lah sebab ia bukan Islam. Tapi hamba dia tu dia wajib bayar zakat fitrahnya. Wa qaribihi al-musli raqiqihi wa qaribihi muslimaini, hambanya dan kaum kerabatnya yang Islam mereka berdua. Wal muradu bil qarib, yang dikehendaki dengan kaum kerabat ini, siapa dia? Kama qala Syekh Hafni, al aslu, ialah usul. Aslu ni makna keturunan ke atas. Keturunan ke atas. Wa in ala, walaupun lagi tinggi. Makna bapa, ibu, nenek, datuk dan seumpamanya. Siapa lagi? Qarib ini wal far'u, dan juga fara'. Qarib ni merangkumi usul wal furu', asal dan juga fara'. Fara' ni cabang, iaitu keturunan ke bawah. Wa in safala, walaupun lagi bawah lagi. Qauluhu yalzamuhu fitratu, yalzamuhu minal fitrah. Yalzamuhu minal fitrah, lazimkan dia daripada fitrah. Ila akhirih. Hadha bin nazar li nafsihi. Ini kalau dilihat kepada diri dia sendiri. Yalzamuhu minal fitrah, lazim akannya daripada fitrah itu. Ini kalau lihat daripada hak dirinya sendiri. Wa amma fitratu man talzamuhu nafaqatuhu, adapun fitrah orang yang wajib ke atasnya nafkahnya, fatajibu bikamaliha, maka dia wajib dengan sepenuhnya. Ini masalah apa? Ini merujuk kepada qaul syarih Syekh Ahmad Ramli, masalah bagi hamba yang muba'ad. Hamba yang muba'ad. Hamba yang muba'ad ini yalzamuhu minal fitrah, wajib ke atasnya daripada fitrah, biqadri ma fihi minal hurriyah, mengikut kadar apa yang ada pada seseorang hamba itu daripada merdeka tu. Dia merdeka separuh, hurriyah, ataupun dia merdeka banyak mana, itu yang wajib dia zakat fitrahkan. Jadi qauluhu yalzamuhu fitratu ni kena kembali kepada kata syarih lah. Jadi sini tidak saya letakkan kata syarih, kena tengok pada kata syarih. Dalam syarah itu sebutlah bahawa
hamba yang muba'ad ini yalzamuhu minal fitrah, wajibkan dia daripada fitrah itu ikut kadar banyak mana bahagian yang dia merdeka. Sebab tu kata muhasyi hadza bin nazari li nafsihi, ini kalau dilihat kepada diri dia sendiri, dia tu hamba yang merdeka separuh, maka separuh zakat fitrah wajib dibayar. Okey, itu nisbah diri dia. Wa amma fitratu man talzamuhu nafaqatuhu, adapun fitrah orang yang wajib akan dia oleh nafkah dia, orang yang diwajib nafkah. Hamba muba'ad ni dia ada contohnya anak dan isteri dia. Maka dia wajib nafkah kepada anak dan isterinya. Maka fatajibu bikamaliha, maka wajib dengan sempurnanya. Dia kena bagi zakat fitrah sempurnalah. Walaupun dia hamba separuh je. Dia separuh je hamba, separuh merdeka. Tapi dia ada anak isteri dia tu wajib dibayar sepenuh zakat fitrah. Kan nafaqati, seperti nafkah. Dia wajib tunai nafkah semuanya, maka zakat fitrah pun sama. Khilafan lil khatib. Ini muhasyi kata ini menyalahi bagi Syekh Khatib Syarbini pun. Bagi dia kata sama je hukum. Kalau separuh juga. Ini khilaf bagi khatib. Kena lihat dalam Syekh Khatib lah. Jadi dia dah ambil daripada Hasyiah Syekh Sulaiman Bijirmi ala manhaj ala Fathil Wahhab. Qauluhu biqadri ma fihi min al-hurriyah, mengikut kadar apa yang ada pada hamba itu daripada merdekanya. Ai wa baqi al-fitrati, baki zakat fitrah tu ala malikil baqi, atas orang yang memiliki baki, yakni tuan hak milik baki lagi. Katakanlah hamba itu hamba separuh. Merdeka tu separuh, hamba separuh. Jadi hamba tu bayar separuh dan juga sayyid bayar separuh. Separuh. Idh hiya tabi'atun li nafaqah, kerana itu kerana dia itu zakat itu mengikut bagi nafkah. Ini kembali pada kaedah asal, iaitu zakat mengikut bagi nafkah. Jadi hamba dia wajib nafkah separuh, maka zakat pun bayar separuh. Separuh lagi hamba sendiri bayar. Qauluhu muhayatan, muhayatan ay munawabatan, iaitu yang bergilir-gilir, yang ada giliran. Ada giliran. Contohnya hamba itu dia bekerja dengan tuan sehari, sekali lagi dia tu merdeka, dia boleh buat kerja sendiri. Satu hari bekerja dengan tuan, satu hari bekerja dengan diri sendiri. Jadi ada shift. Munawabah ni ada bahagian, ada shift dia, dibahagikan. Qala Muhammad Ramli, berkata Syekh Muhammad Ramli, wa kal muba'adhi fi hadha tafsil, seperti hamba muba'ad dalam tafsil, dalam perincian ini, al-abdul mushtarak, ialah hamba yang dimiliki oleh ramai. Samalah. Hamba yang mushtarak ni hamba yang milik ramai. Maknanya contoh 2-3 orang bersyarikat milik seorang hamba. Maka kalau hamba itu milik 2 orang sayyid, maka hak ni separuh, hak ni pun bayar separuh. Hukumnya samalah. Hukumnya sama. Wallahu ta'ala a'lam.